وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini dapat bersama-sama kita meluangkan masa kita untuk kita hadirkan diri kita dalam satu majlis ilmu, dalam satu majlis zikir, dalam satu majlis yang mana dalam dibacakan firman Allah, qala Allah, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, yang saya hormati puan moderator kita Upah Sabaria, semua kelab sahabat pencinta Al-Quran yang sudi sama-sama luangkan masa dalam kita mengupas berkenaan dengan kunci syurga kita, kunci amalan kita. Kita mengupaskan tentang solat kita. Jadi sebelum saya pergi lebih jauh, saya nampak ada dalam ruangan komen ada yang kata, Ustaz, suara tak jelas. Yang lain macam mana? Nak tanya dulu. Jelas, Ustaz. Okey, Ustaz. Jelas. Okey, Ustaz. Okey, semua okey. Jelas. Baik. Alhamdulillah, daripada awal sesi bab daurah solat kita telah mulakan dengan perkara-perkara yang penting dalam bab solat. Contohnya syarat solat, apakah syarat untuk seseorang itu diwajibkan solat, dan berapakah rukunnya, apakah pula syarat-syarat ataupun perbezaan antara syarat dan rukun telah pun kita kupas pada awal-awal sesi daurah solat. Jadi alhamdulillah, kita telah pun sampai pada satu bab yang mana bab tersebut minggu lalu kita telah selesai bab fi mubtilatis salat, perkara yang membatalkan solat. Pada pagi ini insya-Allah kita akan bawa satu lagi tajuk, iaitu faslun fima tashtamilu alaihi as-salat. Fima, tajuk yang mengupaskan tentang apa-apa perkara yang tashtamilu alaihi, yang merangkumi padanya akan solat. Maksudnya solat merangkumi apa? Merangkumi semua perkara. Apakah yang merangkumi dalam solat kita? Dalam maghrib kita ada berapa rukun? Dalam maghrib kita ada berapa fardiyah, perkara-perkara fardu yang kita buat? Dalam keseluruhan rukun-rukun dalam seharian kita buat berapa banyak rukun kita laksanakan? Kan? Berapa rakaat fardu dalam masa satu hari? Dan insya-Allah selepas itu kita akan sambung satu lagi bab, iaitu bab berkenaan dengan bab sujud sahwi. Saya rasa ramai yang tahu kan berkenaan dengan sujud sahwi. Ustaz, saya tahu bahawa kalau lupa kena sujud sahwi, tapi dalam sujud sahwi saya nak baca apa? Kan? Sujud sahwi ni nak buat berapa kali? Sujud sahwi ni sebelum salam ke selepas salam? Kan? Ini perkara antara topik yang kita tahu. Sujud sahwi tu kita tahu, tapi macam mana nak dilaksanakan, bilakah dilaksanakan, apakah asbab-asbab, sebab musabab yang kita nak seseorang itu perlu laksanakan sujud sahwi, betul tak? Jadi insya-Allah seperti biasa, marilah sama-sama kita mulakan majlis kita dan juga sedekahkan Al-Fatihah pada pengarang kitab kita, iaitu Al-Imam Ibn Qasim Al-Ghazi dan Al-Imam Ibn Hajar. Imam Ibn Hajar yang mengarang kitab Matan Abi Syuja' ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فصل فيما تشتمل عليه الصلاة. وركعات الفرائض 17 ركعة، فيما فيها 17 ركوعا و34 سجدة و94 تكبيرة و9 تشهدات، 5 منها فرض، و10 تسليمات و153 تسبيحة.
Saya boleh katakan kita mulakan tajuk kita pada pagi ini dengan satu-satu bab yang menjadi indeks pada amalan seharian kita, iaitu waraka'atul fara'idi asab'ata asyara raka'atan. Sehari kita buat berapa rakaat? Saya boleh jawab. Sehari kita buat berapa rakaat kita laksanakan dalam masa satu hari? 17 rakaat. Apa? 17. 17. Kan? 2 subuh campur 4 zuhur campur 4 asar 4, 8, 10 campur dengan 3 maghrib dah 13, campur dengan isyak 4 dah 17. 17. Maknanya waraka'atul fara'idi dan rakaat fardu fi kulli yaumin wa lailatin, pada setiap hari dan setiap malam. Maksudnya 24 jam kita laksanakan fi salatil hadri illa yaumul jum'ah, melainkan solat yang hadir, melainkan solat hadir. Apa maksudnya? Apa maksud fi salatil hadri? Apa maksud? Siapa tahu? Orang yang laksanakan 17 rakaat dalam masa satu hari dan satu malam itu adalah bagi orang yang fi salatil hadri. Salatil hadri maksudnya solat orang yang tak musafir. Kalau musafir kan dia ada jamak dia ada qasar dia, betul? Kalau seseorang itu dia salatul hadir, maksudnya bukan seorang yang musafir, illa yaumul Jumaat, dan bukan juga pada hari Jumaat. Sebab apa? Hari Jumaat dia tak jadi 17 dah. Hari Jumaat dia jadi 15. Sebab apa? Zuhur dah tukar pada Jumaat dan dilaksanakan secara 2 rakaat sahaja. 17 raka'atan adalah 17 rakaat. Amma yaumul Jumaat fa'addadu raka'atul fara'id fi yaumiha 15. Jumaat jadi 15. Wa amma adadu raka'atul salatul safri fi kulli yaumin lil qasir fa 11 raka'atan. Dan bagi orang yang musafir, kalau dia buat solat qasar, maka dia akan jadi 11 rakaat saja satu hari. Sebab apa? Zuhur asar dia 2-2, maghrib isyak pun 2-2. Fiha arba'un wa salasuna sajdatan, dalam keseluruhan solat tersebut, satu hari satu malam kita buat sujud berapa kali? Berapa kali kita sujud? Saja kita bagi cerah sikit mata, kan? Kok tadi dah mula ada ngantuk ke? Mari sama-sama kita kira. Sehari kita buat berapa kali sujud? 34 Ustaz. 20? 3. 17 kan? 3. 34. Berapa? 34 nak. 34, betul. 34. Masya-Allah. Fiha Kali 4. maghrib tak boleh. Maghrib tak ada qasar. Silap. Tadi 4 kali 17. 4 kali 17. Okey, tadi silap yang tadi maghrib isyak tak boleh 2-2, silap. Maghrib 3-2. Okey. Terus sasul. Okey, fiha arba'un wa salasuna sajdatan. Terima kasih yang mengira sujud dalam masa satu hari kita laksanakan sebanyak 34, kan? 34 sajdatan. Dalam sehari kita semayang full 5 waktu sehari semalam, kita akan Sujud laksanakan. bukan 4 kali 17 ke Ustaz? Satu waktu, kalau yang 4 rakaat tu 2 kali sujud. Ada 8. 4. Oh, no, salah. Subuh apa subuh? Subuh 4. Subuh pun 4. Subuh 4. Campur lagi. Maghrib 4. 4. Zuhur apa zuhur? Zuhur 4. Zuhur 2, 4, 8. 8 tambah 8 lagi 16. Asar 16. 16 campur isyak 16 jadi 20. 8. 20 campur dengan subuh tadi 4. 24 campur maghrib 4. 6. Maghrib 6. 30. 7 berapa tu? Maghrib 6. Macam yang 4 rakaat tu ada 3. Jadi pada satu rakaat tu, yang 4 rakaat tu 8. Kalau kita ada 3 semayang, 8 tu kita kali dengan 3. 3 kali 8, 8 kali 3, 24.
Lepas tu tengok pula Maghrib. Kan? Maghrib ada berapa? 6 kan? 6. Ha, 6. Campurlah. okey. Ha, 30. jadi Buat total 30 dah. total berapa? Ustaz, Sehari berapa 34. banyak pendapat ni? 34 Ustaz. 34. Okey. Ha, Sehari 34 kali sujud kita laksanakan sehari. Saya pernah kira benda ni sebelum ni. Tak pernah kira tak? Saya pun tak, sebelum jumpa kita tak pernah kira, tak pernah tahu pun. Tahu semayang. Tapi alhamdulillah 34 kali sujud satu hari kita buat. 34 kali sujud. Dan sebab itu dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada para sahabat, muflis bagi orang 17 kali 2. orang yang mana? Orang yang mana dia mencuri-curi dalam solat. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada ke orang yang curi-curi dalam solat ni macam mana? Iaitu orang yang sujud dan rukuknya, dia mencuri-curi dalam sujud dan rukuknya. Sebab tu kita dalam sujud dan rukuk kita tu kena betul-betul. Sebab apa? Sebab 34 kali kita buat. Maknanya kalau katalah seseorang itu dia mencuri-curi dalam sujud dia, dia sujud pun main pakai apa? Pakai cukup syarat tu, letak je dahi turun naik macam ayam patuk makanan kan. Maka 34 kali dia akan terlibat dalam perkara ni. Jadi sama-sama kita perbaiki solat kita. Okey. Wa arba'un wa tis'una takbiratan. Ada 49 takbir setiap hari. Wa tis'atun tashahhudat, dan kita akan laksanakan 9 tasyahud. 9 tasyahud. Wa tis'atun tashahhudat. 9 tasyahud. Subuh sekali, Zuhur 2 kali, dah 3 kali. 3 campur dengan Asar 2 kali lagi, 3, 4, 5. Campur dengan Maghrib 6, 7. Campur dengan Isyak 8, 9. 9 kali tasyahud. Wa asyara taslimat, dan kita akan laksanakan dalam masa tu hari 10 kali salam. 2 kan. Wa mi'atun wa thalathuna, dan 153 tasbihat. Tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kan? Kita akan laksanakan 135. 53. Wa jumlatul arkan, dan jumlah rukun yang kita akan laksanakan dalam masa tu hari adalah 126 ruknan. 26 rukun. 126 rukun. Fis subhi 30 ruknan, dalam subuh 30 rukun, dalam maghrib 42 rukun, dalam solat-solat yang mempunyai 4 rakaat, Zuhur, Asar, Isyak, kita akan laksanakan sebanyak 54 rukun. Ila akhirih zahirih ghaniyun 'an syarhi. Wa man 'ajaza 'anil qiyam. Okey, itu secara indeks yang kita kongsikan. Dan setelah selesai membentangkan indeks sehari-hari kita punya solat, dari segi rukunnya, berapa tasbihnya, berapa tasyahudnya, berapa salamnya, maka pengarang bawa kepada kita satu lagi ibarat, wa man 'ajaza 'anil qiyami fil faridati. Siapa yang tak mampu berdiri pada solat-solat fardu. Kerana apa? Mungkin kerana limasyaqqatin talhaquhu fi qiyamih. Kerana adanya kesusahan, masyaqqah ni satu kesulitan yang mana kesulitan tersebut ada pada diri seseorang pada ketika qiyamnya dia. Kadang-kadang ada orang dia ada masalah. Ada orang dia ada masalah. Tapi masalah dia tu masalah yang tidak melibatkan dia untuk qiyam. Boleh je. Nak qiyam tak ada masalah. Contoh dia ada masalah sakit. Tapi sakit dia tu luka dekat bahu. Contoh. Ataupun dia ada terkehil dekat bahu. Contoh. Terkehil dekat bahu. Jadi bahu ada kena-mengena tak dengan qiyam? Tak ada kena-mengena. Dia nak berdiri boleh je. Jadi sekarang ni kita cerita wa man ajaza 'anil qiyam, siapa yang tak mampu untuk berdiri. Kerana apa? Kerana adanya masyaqqah pada berdiri. Maksudnya dia nak berdiri tu ada kesukaran, ada kesulitan. Untuk orang macam ni solat jalisan, maka dia solatlah dalam keadaan
duduk solat jalisan ala hay'atin sya'a. Kalau ikut dalam ala hay'atin sya'a, nak duduk tong mana silakan. Nak duduk bersila boleh, nak duduk nak duduk tawarruk boleh, nak duduk iftirash boleh, nak duduk kaki melunjur ke depan sebab kaki tak boleh lipat boleh, tak ada masalah. Nak duduk atas kursi boleh. Walakin iftirashi, akan tetapi iftirash, duduk iftirashnya seorang yang melaksanakan solat itu fi maudhi'i qiyamihi afdal, itulah duduk yang paling afdal. Duduk yang paling afdal bagi orang yang tak boleh berdiri adalah duduk iftirash. Duduk iftirash macam mana? Duduk iftirash adalah duduk di mana kita meletakkan kedua-dua punggung kita di atas kaki kita. Kalau duduk tawarruk, yang duduk tayar akhir tu yang sengit sikit, punggung duduk atas lantai. Okey, jelas. Fi qiyami afdal min tarabbu'i fil azhar. Daripada duduk bersila, daripada duduk style lain, maka duduk iftirash adalah lebih afdal. Tapi Ustaz, macam mana wa man ajaza an anil julusi shalla muttaji'an? Macam mana kalau seseorang itu dia tak mampu untuk solat duduk pun tak mampu, maka dalam ibarat menyebutkan shalla muttaji'an, maka hendaklah dia solat dalam keadaan baring. Muttaji' ni baring. Fa in ajaza an ittija'i, Ustaz, ada seorang tu dia kalau baring macam mana? Contoh kalau baring macam mana? Macam mana nak rukuk dia, macam mana nak sujud dia, kan? Kalau baring. Kalau baring dan kalau katalah solat baring, maka dia rukuk dan sujudnya itu dengan mengangkat ni tengkuk dia ni. Okey. Saya balik semula kepada orang yang solat duduk. Contoh solat duduk, saya jauhkan sikit kamera. Saya duduk sikit. Okay, katalah orang yang duduk solat duduk. Okay, katalah ni dia duduk muttaji', duduk tahiyat awal. Okay. Jadi dia nak rukuk tak boleh. Sebab apa? Sebab dia tengah duduk macam ni. Nampak tapi tak nampak kaki lah kan. Okey. Nampak tapi tak nampak muka pula. Okey. Saya boleh tahulah Okey, katalah duduk muttaji', duduk iftirash. Okay, jadi bila dia solat dalam keadaan duduk, maka rukuk dia itu adalah rukuk dengan dia turun macam ni. Faham tak? Okey. Maksudnya dia turun separuh. Dan sujud seperti biasa. Macam tu juga dengan orang yang duduk di atas kerusi. Ada orang dia tak boleh berdiri. Lutut dia mungkin ada masalah. Dia nak berdiri pun tak boleh. Dia nak lipat lutut pun tak boleh. Maksudnya lutut dia hanya boleh duduk atas kursi je. Maksudnya boleh lipat macam ni je. Macam ni je boleh lipat. Ni lutut dia. Nak berdiri tak boleh. Nak lipat habis duduk iftirash pun tak boleh. So jadi lutut dia macam ni je. Jadi apa nak buat? Untuk orang yang duduk atas solat atas kursi, kalau dia tak boleh lipat, kalau dia boleh lipat, saya sarankan better dia sujud terus kat bawah. Kalau dia boleh lipat dan tidak menyusahkan dia untuk membuat intiqalat dalam solat, pergerakan dalam solat. Tapi kalau tak boleh, Ustaz, saya kalau lipat Ustaz, memang tak bangun dah lepas tu. Contoh, kalau lutut saya ni lipat, memang habis dah. Makcik kalau duduk lipat, terus tidur je lah. Jadi seseorang itu macam mana? Maka dia rukuk dia itu tundukkan sedikit dan sujud dia tunduk lagi. Jelas rukuk dia tunduk sikit. Okey. Dan sujud dia lebih rendah daripada rukuk dia. Sujud dia itu lebih rendah daripada rukuk dia. Jelas? Okey. Jadi persoalan dia Sekali lagi Ustaz, maaf Ustaz, sekali lagi. Okey. Untuk orang yang solat duduk, first orang yang solat duduk di bawah, duduk di bawah. Maka rukuk dia itu separuh. Contoh,
Allahu Akbar. Rukuk. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Dan Allah, tak angkat tangan untuk sujud. Allah. Kalau dia boleh duduk iftirash, lutut dia boleh lipat, tak ada masalah, maka dia duduk bawah dan dia sujud macam biasa. Dia duduk bawah dan boleh duduk iftirash. Tapi kalau seorang itu dia duduk atas kerusi, dia duduk atas kerusi dan dia tak boleh sujud, tak boleh lipat kaki, contoh, dan dia tak boleh, kaki dia tak boleh straight. Maka pertama sekali rukuk dia itu pada, saya tak pandai sangat darjah-darjah ni. Posisi dia, contoh rukuk kan, okey, rukuk dia tundukkan sikit badan dia. Contoh Allahu Akbar. Rukuk. Sami'allahu liman hamidah. I'tidal. Sujud dia itu mesti lebih rendah daripada rukuk dia tadi. Allahu Akbar. Mesti lebih rendah daripada rukuk dia. Itu je syarat dia. Bagaimana degree dia itu atas si pelaku. Orang yang laksanakan tu. Kalau dia katalah dia punya rukuk macam ni, contoh rukuk dia sikit, tunduk dia. Sujud dia bawah lagi. Dia boleh bawah lagi, silakan. Kalau orang kata, Ustaz, saya paling kuat lah boleh tunduk Ustaz sampai sini je. Paling kuat lah ni, dah tak boleh dah. Pinggang dah tak boleh dah. Nak turun lagi tak boleh. Maka dia buatlah rukuk dia tu atas sikit daripada sujud dia. Faham? Puan Nur Ashikin tanya, bagaimana pula posisi badan untuk duduk antara sujud bagi yang duduk di kerusi? Okey, untuk bagus soalan ni, bagus. Macam mana posisi duduk bagi orang yang duduk di atas kerusi? Okey, duduk atas kerusi, duduk antara dua sujudnya, duduk je macam biasa. Tak perlu kita buat apa, bangkit separuh ke, tak payah. Duduk je macam biasa. Duduk je macam biasa. Okey. Jelas Ustaz nak tanya, Yes, kalau orang tu dia semayang solat berdiri, lepas tu dia bila dia rokok macam biasa. Tapi bila dia nak sujud, dia duduk, lepas tu dia sujud. Okey. Biasanya orang yang buat macam tu dia ada masalah lutut tak boleh lipat. Betul Dia ada masalah lutut tak boleh lipat. Dia qiyam, kursi dah standby belakang ni. Ni biasa banyak dekat masjid-masjid surau-surau kan sekarang ni. Kursi dah standby kat belakang. Okay. Bila dia qiyam, dia berdiri macam biasa. Allahu Akbar. Lepas tu bila rukuk, dia rukuk macam biasa. Sebab apa? Sebab lutut tak melibatkan lutut. Pelaksanaan itu tidak melibatkan lutut. Sebab apa? Lutut hanya tegak je. Betul? Qiyam lutut tegak. Rukuk pun lutut tegak. Betul? Tapi bila nak sujud, kita akan lipatkan lutut kita. Dan ada orang dia tak boleh lipat lutut. Ada orang dia tak boleh lipat lutut dia, maka kerana masyaqqah, kerana kesukaran tersebut, maka dia pun duduk atas kursi dan sujud. Maka boleh. Kerana apa? Kerana masyaqqah, kerana kesukaran. Jelas Walaupun rukuk tu lebih rendah daripada rukuk tu macam biasa, tapi bila dia sujud, dia tak ada sujud macam betul-betul lah, macam sujud macam rukuk juga. Tak apa Ustaz? Sujud macam, okey. Ni duduk atas kursi ke tak? Dia duduk atas kursi, tapi dia bila dia sujud tu macam sujud macam sujud dia macam orang rukuk. Tapi dia duduk. Faham. Maksudnya dia punya badan ni, posisi turun dia itu 90 darjah tak salah saya. Sama macam rukuk, betul? Sama macam rukuk, ya. Okey, baik. Dia duduk itu telah membezakan dia dengan rukuk. Sujud dia dengan rukuk. Dia duduk tu saja dah membezakan dia dengan rukuk, sujud dia itu dengan rukuk dia. Dia duduk tu. Okey, satu lagi cara untuk contoh, tak nak pakai langsung. Tak nak pakai langsung kerusi tak nak pakai. Kerusi tak nak pakai. Sebab apa? Dia kata, aku tak boleh lipat kaki aku.
Tapi bukannya bermakna aku perlukan kursi. Aku boleh je berdiri the whole time. Maksudnya daripada awal rukuk sampai habis, tak ada masalah. Sebab apa? Ada orang dia macam tu. Jadi, dia nak buat macam mana? Dia nak buat macam mana? Ni tak pakai kursi ni. Kursi tak ada. Kursi belakang tak ada. Maka dia buat macam mana? Rukuk dia itu macam ni. Nampak tak? Rukuk dia macam ni. Ataupun rukuk dia macam biasa, sujud dia tu lebih rendah daripada rukuk dia. Kalau kata rukuk dia macam ni, maka sujud dia macam ni. Rukuk dia macam ni, sujud dia macam ni. Jelas? Maksudnya, point dia, sujud itu mesti lebih rendah daripada rukuk dia. Kalau kata solat baring, katalah solat baring, tidur tak? Dia baring. Biasanya ada orang akan tolong letakkan bantal satu kat kanan kan. Okey, solat baring macam biasa, dia baring, baca Fatihah, habis qiyam, rukuk. Rukuk dia itu Allahu Akbar. Dia angkat sikit kepala dia. Okey. Lepas tu bila dia nak sujud pula, maka dia angkat sebelum balik dia rukuk. Allahu Akbar. Dia rukuk. Sami'allahu liman hamidah. Allah. Dia angkat lagi kepala dia lebih tinggi. Lebih tinggi. Supaya apa? Membezakan posisi rukuk dia itu dengan sujud dia itu ada perbezaan. Ustaz, bolehkah duduk atas kerusi tapi letak meja di depan untuk sujud dahi ke meja? Tak wajib. Tak wajib, tak perlu. Tak perlu. Tak perlu letakkan meja di depan untuk sujud. Tak perlu. Okey. Wa man ajaza fa in ajaza 'an al-ittija'i shalla mustalqiyan 'ala zahrihi wa rijlahu lil qiblah. Kalau seseorang itu tak mampu untuk ittija', baring pun dia tak boleh. Contoh, dia tak boleh berdiri, dia duduk. Tak boleh duduk, solat dalam keadaan baring. Fa in ajaza 'an al-ittija', kalau nak baring pun tak boleh, shalla mustalqiyan 'ala zahrihi, maka hendaklah dia solat dalam keadaan mustalqiyan. Mustalqiyan apa? Ustaz hang ke? Tak. Okey, istaqalla. Kalau orang tu nak solat baring pun tak boleh. Maka dia baring. Fa in ajaza 'anil ittija' ala mustalqiyan 'ala dhahri wa rijlahu lil qiblah. Contoh, ada orang dia boleh baring dengan mengangkat sedikit badan dia ke belakang. Maksudnya contoh dia baring ada macam tu. Ada orang apa? Kalau kata katil hospital tu dia naikkan sikit betul. Dia naikkan sikit, kaki straight menghadap kiblat Kaki straight menghadap kiblat. Menghadap kiblat bagi orang yang solat baring adalah kaki menghadap kiblat. Tak boleh kaki tunjuk kat kiblat. Itu bagi orang yang duduk saja-saja. Duduk saja-saja nak tunjuk kaki kat kiblat. Itu tapi larangan tersebut hanya larangan adab sahaja. Dia bukan larangan haram ke wajib, tak. Larangan hanya adab sahaja. Adab kita malulah. Kaki ni lunjur dekat kiblat, malu. Mana kita duduk depan mak ayah kita, bapa kita, mak kita, kaki kita menghala ke mak ayah kita. Maka dia adab saja, tak elok. Tak elok. Tapi kalau kita dalam solat kaki tak kiblat, tak perlu ada rasa tu. Tak perlu ada rasa khilaful adab, berbeza dengan adab. Tak perlu. Sebab memang syarat dia adalah kaki menghadap kiblat. Kaki kena menghadap kiblat.
fa in ajaza an dhalika kullah. Ustaz, Ya, kalau macam kita duduk hospital kan memang katil tu dah macam dia atur macam tu dah, macam mana kita kalau menghadap kiblat tak apa, kita belakang kiblat. Siapa nak pusingkan kita kalau kita dalam keadaan yang ni lah, okey, tak baik. mampu bergerak. Baik. Okey. Bila ada orang yang dia berada dalam keadaan satu situasi yang tak memungkinkan dia untuk menghadap kiblat, maka fa in ajaza 'an al-ittija', nak baring menghadap kiblat tak boleh. Tak dapat. Tak dapat. Fa in ajaza 'an zalika, nampak? Dia belum habis lagi. Belum habis baca lagi. Fa in ajaza 'an zalika, tak mampu baring menghadap kiblat, maka nak menghadap kiblat tak boleh. Nak baring pada posisi ada ini menghadap kiblat tak boleh, nak angkat sikit pun tak boleh, kepala nak angkat pun tak boleh. Masalah, memang ada masalah. Maka au ma'a bi tarfih wa nawa bi qalbih wa yajibu alaihi istiqbaluha bi wajhihi bi wad'i syai'in tahta ra'sah wa yuma bi ra'sihi fi ruku'ihi wa sujudi fa in 'ajaza 'an al-ima'i bi ra'sihi au ma'a bi أجفانه أو مع بأجفانه فإن عجز عن الإيماء بها أجرى أركان الصلاة على قلبه ولا يتركها ما دام عقله ثابتا والمصلي قاعدا لا قضاء عليه ولا ينقص أجره لأنه معذور. وأما قوله من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد فحمله على النفل عند القدرة. Okay, kalau tak mampu nak menghadap kiblat pun tak boleh. Contoh, yang kiblat tu kita tak mampu menghadap kiblat, maka dia solatlah kok mana yang dia termampu. Faham? Kalau kata nak pusing tak ada, takkan ada orang nak pergi tarik katil kita, pusing jap kat kiblat. Sebenarnya perkara tu boleh kita minta, salah. Tapi katalah memang tak boleh. Contoh duk masuk hospital orang kafir ke contoh, tak boleh. Maka solatlah yang termampu. Okey. Baiklah, hanya zalika faqulu. Kalau tak boleh, contoh nak mengangkatkan kepala ni pun tak boleh untuk isyarat rukuk dan sujud, maka buat isyarat dengan bitarfih, dengan hujung anggota. Kalau belah atas ni hujung dia apa? Kepala, leher ni. Badan tak gerak pun. Badan tak gerak pun. Ni hujung je kepala. Allahu akbar. Rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Ajak ada yang tutup mic ya. Okey, baik. Ada orang dia tak boleh. Contoh badan dia ni, dia tak boleh nak turunkan, naikkan. Mungkin tulang belakang dia sakit kan. Maka dia bitarfih, dengan hujung kepala je. Allahu akbar. Rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Dia tunjuk lagi lebih rendah. Ustaz, tak boleh Ustaz. Tak boleh. Saya punya kepala pun tak boleh nak gerak. Contoh. Kepala pun tak boleh nak gerak. Macam mana? Maka isyaratkan dengan jari kita. Ujung jari. Ujung anggota, ujung jari. Allahu akbar. Ni isyaratan. Jari pun tak boleh nak gerak. Maka laksanakanlah dengan kelopak mata. Au ma'a, isyaratkan dengan hujung anggota, wa nawa bi qalbi, tapi niat kena ada. Niat kena ada. Allahu akbar. Dengan kelopak mata. Wa yajibu alaihi istiqbaluha, dan tapi dalam masa yang sama wajib untuk menghadapkan wajahnya
biwad'i syai'in tahta ra'sah, dengan meletakkan sesuatu di belakang untuk menghadapkan seseorang itu dekat arah kiblat. Wa yuma'u, kena cuba usaha untuk menghadap kiblat. Sebab apa? Sebab antara syarat sah solat itu adalah menghadap kiblat. Jadi cuba usaha. Kalau kata kat hospital, memang betul hospital dia tak menghadap kiblat. Tapi cuba usaha untuk minta nurse ke, tolong jap pusing saya menghadap kiblat. Katil tu dia boleh goyang-goyang tu, dia boleh tolak, boleh pusing. Tak ada masalah. Wa yuma'u bi ra'sihi fi ruku'ihi wa sujudi fa in 'ajaza 'anil ima'i bi ra'sihi aw ma'a bi ajfanihi. Bi ajfanihi fa in 'ajaza 'anil ima'i biha ajra arkanus salati 'ala qalbi. Tak mampu langsung. Contoh seseorang itu dia koma, dia koma, kelip-kelip mata je dia boleh. Jadi contoh waris dia kata, mak ataupun abah dah masuk Zuhur dah ni, maka dia pun tunaikanlah solat tersebut dengan niat di hati dia dan kelipkan mata dia, ataupun tak kelip pun tak boleh contoh. Maka dia tahu, dia sedar, dia koma tapi orang tak tahu. Jadi dia dengar bunyi azan, dia semayang je dengan hatinya, dan isyaratkan dengan hatinya juga. Wala yatrukuha ma dama aqlu. Dan ustaz, macam mana ustaz? Sampai tahap macam ni tuntutan solat. Kalau tak boleh solat diri, solat duduk. Tak boleh solat duduk, solat baring. Kalau tak boleh solat baring, solatlah dengan dalam keadaan isyarat. Kalau tak boleh solat dengan isyarat, maka solatlah dengan hati. Macam ni sekali. Sampai tahap mana ustaz? Seorang itu tak payah solat. Sampai tahap mana? Siapa tahu? Sampai mati Ustaz. Mati Sampai tak solat. Okey. Tak nak tanya Ustaz. Ni bila ada katalah tiba-tiba dia sihat, dia normal macam biasa, kita kena qada balik tak sembahyang kita tu? Yang kita sembahyang tak sempurna, kita katakan, adakah kita kena qada balik? Macam mana tu? Okey. Saya belum habis baca lagi. Ada lagi. Ujung dia tu ada sikit. Nanti saya sentuh bab tu. Boleh dia ada lagi. Terima Okey. kasih Ustaz. Sama-sama. Masya Allah. Okey, baik. Jadi sampai tahap mana kan? Adalah dalam kitab menyebutkan wala yatruha, jangan sesekali meninggalkan solat madama, selama mana aqluhu thabitan, selama mana akal seseorang itu sabit dalam diri dia. Maknanya selagi mana berakal, selagi itulah solat. Selama mana berakal, selama itulah solat. Jadi kalau tak nak solat, pastikan tidak berakal. Faham tak? Kalau tak nak solat, contoh, malaslah nak solat ustaz, malaslah ustaz nak solat. Mak malaslah. Ni orang tak berakal sama. Orang yang gila sama. Orang yang gila tu sama je. Wala yatruka, dan tidak boleh meninggalkan solat selama mana akal itu sabit. Bila akal tu dah tak sabit, bila akal tu dah tak ada, dah gila ke, dah tak sabit dalam diri, nyanyuk ke contoh, atau apa lagi, pensan ke, bila akal tu tak sabit, maka waktu itu barulah tak difardukan solat pada orang tersebut. Kenapa? Kerana dia tidak. Ya. Ustaz, kalau orang tu kena rasuk, dia tak sedar, dia rasuk dalam masa waktu solat tu, habis tu kalau dia dah sedar, kena qada ke? Kalau dia dah sedar, masih ada waktu, dia kena solat. Kalau dia dah habis waktu, dia kena qada. Okey, jelas Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, baik. Kalau dia hilang akal sebelum waktu, hilang akal ni termasuklah kena rasuk, gila, hilang akal. Dia contohlah, dia gila sekejap daripada sebelum maghrib. Sebelum maghrib dia gila. Mai gila dia daripada sebelum maghrib pukul 6. Dia gila sampai pukul
10 malam. Maknanya telah berlalulah waktu maghrib. Wajib tak solat maghrib ke atas dia? Wajib Ustaz. Wajib. Tak wajib. Dia wajib Lupa qada. ni. Sesi-sesi Wajib. awal dulu kita ada kongsi dulu. Orang yang wajib solat. Oh, okey. Ingat tak? Antara orang yang wajib solat adalah orang yang Berakal. berakal. Tak berakal. Kalau dia tak berakal maka wajib tak solat? Tak Kalau dia wajib. tak berakal maka tak wajib. Syarat wajib solat adalah Islam, baligh dan berakal. Dan kita dah cerita dah. Itu, tapi kalau kata dia mai datang gila dia tu lepas maghrib, maknanya dah masuk maghrib. Sampai isyak, maka maghrib tu wajib. Jelas kan? Dalam waktu. Wal musalli qa'idan la qada'a. Dan okey, balik semula pada topik kita tadi. Solat itu wajib ke atas seseorang selama mana dia berakal. Bila dah tak berakal barulah tak sabit. Sebab apa? Sebab dah gugur kewajipan solat bagi orang tersebut. Wal musalli qa'idan, dan orang yang solat duduk. Orang yang solat duduk, wal musalli qa'idan la qada'a alaihi wa la yanqusu ajrah. Dan orang yang solat duduk kat sini bukan solat duduk saja. Solat duduk yang memang tak mampu untuk berdiri, ataupun solat baring yang tak mampu untuk berdiri, tak mampu untuk duduk, maka la qada'a alaih, tiada perlu qada' ke atasnya, tak perlu qada' ke atasnya. Tadi ada soalan tanya, Ustaz, kalau orang yang solat duduk ke baring ke, waktu dia sakit, kemudian dia perlu qada' tak? Tak perlu qada'. Tapi pastikan tolonglah orang yang kata kalau orang yang solat duduk ni saya rasa tak ada masalah untuk dia ambil wuduk. Tapi untuk orang yang solat baring ni dia ada masalah untuk ambil wuduk, jadi tolong si waris ataupun ada orang ahli keluarga tolong ambilkan wuduk untuknya. Maksudnya apa? Spray. Spray sapu. Yang tolong ambilkan wuduk tu kena bijak juga. Kena bijak juga dalam menanganinya. Kadang-kadang ada orang duk main sapu, air mustakmal pun dia sapu. Jadi tak kena lah. Jadi tolong. Kalau wuduknya sempurna, maka dia solat itu la qada'a alaihi, tak perlu qada' wala yanqusu, dan tidak mengurangkan pahalanya. Tak mengurangkan pahala. Ustaz, betul ke tak mengurangkan pahala? Li'annahu ma'zur, kerana seseorang itu berada dalam keadaan uzur. Kerana dia berada dalam keadaan uzur, ma'zur. Kalau saja duduk, saja duduk, kurangkan pahala tak? Kurangkan pahala, bahkan boleh masuk bab tak sah solat. Untuk solat fardu, ini cerita untuk solat fardu. Kalau seseorang itu saja duduk, dia boleh berdiri, dan dia mampu untuk berdiri saja duduk, maka tak sah solat dia. Tak sah solat dia. Sebab apa? Sebab dalam rukun solat, adanya rukun yang kita panggil sebagai qiyam. Ada yang kita panggil sebagai qiyam. Jadi kalau seseorang itu boleh qiyam tapi dia tak nak qiyam, dia saja je duduk, maka tak sah solat dia. Jelas kan? Sebab apa? Sebab kurangnya satu rukun. Okey. Ustaz, Assalamualaikum. Nak tanya Ya, sikit. silakan. Orang yang koma tu, dia Okey. secara teknikalnya dia ada akal ke dia hilang akal ke? Koma ni saya wallahualam lah. Kita tak tahu sejauh mana orang yang koma itu dia sedar Sebab ataupun dia tak ada sedar. tahap dia kan. Kalau kita interaksi dengan dia dan dia ada reflect dengan kelipat mata ke, contoh kata abah kata mak dah masuk waktu zuhur ni, kalau abah mak dengar kelip mata, dan dia kelip mata, so maknanya dia ada interaksi, maknanya dia ada akal. Maka dia tunaikanlah solat dengan hatinya dan isyaratkan pergerakan solatnya pun dengan
hatinya. Sebab apa? Sebab anggota dia semua koma. Jelas nah? Jadi sejauh Ya, mana Ustaz. seseorang itu masih lagi berakal dalam ketika koma itu kita kena pandai make conversation ataupun cuba interaksi dengan orang. Tanya dia, kalau kata kelipan mata pun tak ada, kalau kata apa pun tak ada, kita sebagai ni bisikkan je, kata Zuhur dah masuk, kalau abah dengar boleh semayang, kan? Jadi pelaksanaan itu atas individu tersebut. Mungkin dia tak boleh, mata pun dia tak boleh nak kelip, 100% koma, tapi hati dia masih okey, ataupun akal dia masih boleh berfikir, maka dia laksanakan dengan sendiri. Kita tak tahu. Jelas kan? Ustaz, Ustaz, apa tu? kalau Anak nanti nak tanya Ustaz, sekiranya duduk atas kerisi, kita tak boleh nak tunduk, nak basuh kaki kita ni kan ke celah-celah tu sebab ada besi kan. Kalau kita basuh atas gitu aja, tak boleh ke Ustaz? Sebab tak boleh langsung nak pegang celah-celah tu. Besi kan ada di kiri kanan ya. Dia tak boleh nak ni. Terima kasih Ustaz. Tadi ada lagi seorang nak tanya soalan tadi. Tanya dulu. Ustaz, saya pun nak tanya. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, macam orang yang sakit, dia macam tak boleh nak pergi ke toilet kan, macam katalah kalau maghrib, dia tiba-tiba jadi bayang. Jadi bila nak pergi toilet, nak bersuci, dia tak boleh kan, takut bahaya kan. Jadi boleh kita jamak ke Ustaz? Macam mana? Kita niat Orang jamak. sakit, Dia ada penyakit dia tiba-tiba jadi bayang, macam tak boleh situasi badan dia macam tak stabil kan. Jadi kita bila nak bersuci, nak pergi ke toilet, takut bahaya, kita boleh jamak ke solat maghrib ke isyak? jamak kerana sakit Maknanya boleh jamak ke? kerana sakit. Bagi saya, untuk soalan Puan Nur Adida, saya minta tangguh dulu. Nanti saya akan bawa pada sesi akan datang. Boleh kan? Ustaz, Boleh. saya nak tanya, kalau sekiranya saya memang boleh berjalan tapi bertongkat. Tetapi kalau saya berdiri, saya sujud, rukuk, saya boleh terjatuh. Jadi, adakah saya dibenarkan untuk solat duduk? Maksudnya berdiri. Bila saya dalam keadaan berdiri saja tegak kan, bila saya rukuk, possibility untuk saya jatuh dan sujud tu memang saya tak boleh bangun sebab saya operation dekat kaki. Jadi boleh ke saya dibenarkan solat duduk? Faham. Rakaat pertama boleh tak berdiri? Rakaat pertama tu selalu saya berdiri. Tapi kalau kadang saya berdiri sikit pun, saya bila duduk rukuk tu saya boleh terjatuh. Saya bayang. Okey, baik. Terima kasih atas soalan. Terima kasih Ustaz. Bagus. Okey, soalan tadi yang pertama mengatakan, Ustaz boleh tak ni masuk bab wuduk lah. Bab wuduk, seorang itu dia ambil wuduk di atas kerusi. Lalu bila sampai dekat bab wuduk, bila sampai ke rukun basuh kaki tu, dia nak tunduk tu tak boleh. Sebab apa? Mungkin ada besi ataupun untuk memungkinkan dia untuk tunduk tu tak boleh. Pertama sekali, untuk menyelat kaki itu tak wajib. Ingat baik-baik. Menyelat kaki itu tak wajib. Yang wajib apa? Yang wajib menyampaikan air. Jadi kalau kita ada cara lain untuk sampaikan air tanpa menyelat, kita kena ikhtiar cara tersebut. Mungkin minta tolong orang selatkan kaki ke, minta anak ke, ataupun tak ada orang lain, ambil satu batang rotan ke yang mana hujungnya itu boleh kita gunakan untuk selat kaki kita ke, ada brush ke ujungnya. Tapi kalau kata tak ada, memang tak memungkinkan, maka jerus air pun cukupi. Jelas kan? Tapi kalau boleh usaha, lagi bagus. Bila kita boleh usaha untuk perkara tersebut menyampaikan air, maka kita terhindar daripada khilaf.
Bila terhindar daripada khilaf, maka lagi yakin kita dalam pelaksanaan ibadah kita. Faham? Jadi sampaikan air itu wajib, menyelat itu sunat. Faham? Itu hukum asal menyelat kaki. Menyelat kaki hukum asalnya adalah sunat. Menyampaikan air itu adalah wajib. Akan tetapi kalau air tak sampai hanya dengan cara menyelat saja, maka menyelat itu pun jadi wajib. Jadi usaha untuk kita guna kayu ke, guna sesuatu ke untuk sampaikan air. Yang sampai air wajib. Jelas? Mungkin ada water bidet ke, pakai water bidet yang kuat kan. Tembak kuat sampai masuk celah-celah. Sila boleh pakai. Minta anak pergi cari sikit water bidet yang kuat sikit, tembak boleh masuk celah-celah jari. Kita pun daripada atas tembak. Tak ada masalah. Jelas? Jadi macam mana Ustaz sebelum ni makcik pakai main, yalah celah-celah tu main tembak-tembak air je lah, tak ada nak bosuk macam mana memang Ustaz? Ya selama ni kalau tak tahu tak apalah. Minta Allah ampunkan, tak ada masalah. Tapi dah tahu ni kita cuba usaha untuk sampaikan air. Sampaikan air. Nak selat tu ataupun tidak, nak selat ke, nak pakai apa ke, tu nombor 2 nombor. Yang pentingnya sampai. Okey, tadi air sampai Ustaz. Cuma celah-celah nak gosok-gosok je tak sampai. Air kan tembak ke atas. Kalau air sampai, kita yakin air sampai ke seluruh anggota kaki kita termasuk celah-celah jari kita, maka sah, tak ada masalah. Tak ada masalah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Lepas tu ada satu lagi soalan tadi daripada sahabat kita, Ustaz, macam mana saya ni saya berdiri, solat berdiri boleh. Solat berdiri boleh, tapi berdiri saya tak lama. Dan kemudian lepas berdiri saya terus duduk. Kalau katalah saya nak rukuk ataupun sujud boleh menyebabkan jatuh, kan? Maka saranan dia adalah pertama sekali laksanakan dulu niat dan qiyam itu secara qiyam. Salli fardu zuhri 4 raka'atin, Allahu akbar. Qiyam, berdiri. Kemudian dah terasa tak boleh, terus duduk. Dan laksanakan secara duduk je the rest of solat tersebut. Kalau rasa mampu balik, rakaat kedua nak berdiri balik. Jelas kan? Okey, soalan yang satu lagi. Sama-sama. Soalan yang satu lagi yang berkenaan dengan jamak kerana sakit tu, saya minta tangguh dulu. Saya nak pastikan jawapan. Okey, jam pun telah menunjukkan 8.31. Saya nak baca sikit lagi bagi habis. Okey, setelah habis berkenaan dengan solat, tak boleh solat berdiri, solat duduk, tak boleh solat duduk, solat baring, tak boleh solat baring, solat secara isyarat, tak boleh solat secara isyarat, solatlah dengan hati. Kalau tak boleh solat dengan hati, maka maknanya solat, maknanya akal dia dah tak sabit. Bila akal dia dah tak sabit, maka tak wajib solat dah. Jadi perkara ini tak perlu qada. Bagi orang yang makzur, bagi orang yang mempunyai uzur tak perlu qada. Tapi kalau orang yang tak mempunyai uzur lalu dia buat perkara ini, boleh jadi solatnya tak sah. Untuk solat fardu dan untuk solat sunat boleh laksanakan secara duduk walaupun mampu berdiri. Puan Mahaini kata solat sunat boleh duduk kan Ustaz? Ya, solat sunat boleh duduk walaupun kita boleh berdiri, tapi kita saja nak tunaikan solat itu secara duduk, boleh, tak ada masalah untuk solat sunat. Untuk solat fardu tak boleh, wajib kena berdiri. Okey. Dan tidak mengurangkan pahala orang yang duduk ataupun baring tersebut kerana makzur, kerana uzur. Ini sabit. Adapun sabdaan Nabi SAW, man shalla qa'idan falahu nisfu ajrul qa'imi. Barang siapa yang solat dalam keadaan duduk, maka baginya separuh pahala orang yang solat dalam keadaan berdiri. Wa man shalla na'iman, dan barang siapa yang solat dalam keadaan baring, maka falahu nisfu, maka baginya separuh pahala orang yang duduk. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Hadis ni Ustaz macam mana? Kata pahala sama je, tak kurangkan pahala pun, tapi ni ada hadis kata orang yang duduk itu pahalanya separuh daripada orang berdiri, orang yang semayang baring itu separuh pahalanya orang yang duduk. Maka
ya mahmulun, maka musannif menguraikan kepada kita fa mahmulun 'ala nafli indal qudrah. Hadis ini adalah untuk orang yang laksanakan solat sunat ketika mana dia mampu. Orang yang laksanakan solat sunat ketika dia mampu. Dia solat sunat dan dia mampu untuk berdiri tapi dia saja nak duduk. Maka pahala dia dalam pelaksanaan duduk tersebut separuh daripada kalau dia berdiri. Dia mampu. Dia mampu. Cerita kita tadi, orang yang ma'zur, orang yang tak mampu. Maka dia tak terkait dalam hadis tadi tu. Tak terkait dalam hadis tadi. Sebab hadis tadi itu famahmulun 'ala nafli. Dia diisyaratkan kepada orang yang solat sunat. Kalau solat fardu dalam keadaan tak mampu, pahala sama saja. Baik berdiri, baik duduk, baik baring, sama. Jelas kan? Okey, Ustaz, untuk sampaikan air ke kaki, bolehkah kita rendam kaki kita dalam basin? Setiap apa ni? Basin air. Setiap kaki kita akan kumpul air dalam basin dan rendam kaki tersebut. Okey, rendam kaki boleh dalam katalah dalam baldi kan, bubur air dalam baldi ataupun dalam air dalam satu bekas yang memuatkan kaki kita masuk, kocak, kita keluar. Air tu dah jadi mustakmal buang, pakai air lain pula. Pakai air lain. Boleh. Ini pun antara inisiatif untuk sampaikan air. Terima kasih, bagus. Tapi ingat, dah celup sebelah, buang, ambil air lain, celup sebelah lagi. Sebab apa? Sebab air mustakmal. Jelas? Okey, sekejap. Saya takut ada tertinggal. Menyampaikan air ke anggota wuduk adalah wajib. Ya, betul. Tak perlu qada. Untuk orang yang tak mampu lalu dia laksanakan secara duduk ataupun dia tak mampu lalu dia laksanakan secara baring, tak perlu qada. Balik dan berakal, wajib solat, betul. Perlu qada solat ke bila dah sihat dan keluar hospital? Tak perlu. Untuk orang yang sakit ma'zur, tak perlu. Ustaz, boleh ke kita letak bantal atau cushion untuk lutut waktu sujud? Boleh, tak ada masalah. Boleh. Yang kecuali yang syaratnya bantal ataupun cushion tersebut dia tak boleh mengikuti. Dia tak boleh mengikuti. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Boleh. Letak cushion ke ataupun letak tu tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Cuma jangan tinggi Ustaz, sangat. satu soalan Ustaz. Ya, saya dah. Masa saya di hospital dulu, saya memang kena balut kaki saya tak boleh berjalan sangat. Tapi saya sekali je dalam satu hari tu, saya akan ambil wuduk. Tetapi kalau kita macam terkentut ke apa benda semua kan. Jadi saya tanyalah sebab saya tak boleh bangun selalu. Kalau bangun saya kena panggil nurse. Jadi saya tanya dengan another ustaz. Dia kata boleh bertayamum. Maksudnya saya pegang tangan saya kepada dinding dan ambil wuduk secara bertayamum. Tu betul ke tak ustaz? Sebab saya Betul. Kalau seseorang itu tak mampu untuk berwuduk, maka dia bertayamum. Tapi itulah kita terus masuk daurah solat kan. Sebenarnya ada bab tayamum. Sebelum daurah solat ni ada bab tayamum. Tak apalah, nanti kita buat satu lagi slot daurah kitab suci, kitab bersuci. Nanti dalam tu ada kupaskan berkenaan dengan tayamum. Kalau seseorang tu tak mampu untuk mengambil wuduk, maka hendaklah dia bertayamum. Betul tu? Okey. Jadi kalau letak bantal dan cushion tu jangan tinggi sangat Kalau tinggi sangat nanti susah untuk sujud. Boleh ke duduk atas kerusi tapi letak meja, tak perlu, tak wajib. Okey. Wallahu a'lam bissawab. Jadi jam pun telah menunjukkan pukul 8.38. Ustaz. Ya, saya. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanyalah, orang yang duduk atas kursi tu, kaki dia pijak saf ke atau kaki kursi tu macam mana? Okey. Kalau seseorang itu dia duduk atas kerusi, kaki kerusi berada di soft. Kaki belakang kerusi berada di soft.
Kaki Okey, belakang ini kursi. kaki belakang kerusi berada di soft. Maknanya tiada kerusi yang terkeluar ke belakang. Tak ada kerusi yang terkeluar ke belakang. Tapi kalau kata seseorang itu dia mampu berdiri, cuma dia tak boleh lipat kaki je. Dia tak boleh lipat kaki. Dia boleh berdiri. Dan dia nak berdiri. Dia nak berdiri. Contoh, dia qiyam. Kemudian tapi bila sujud dia tak boleh nak lipat kaki. Kalau dulu inisiatif yang diambil, kalau tuan-tuan dan puan sedar ataupun tak sedar, dulu guru-guru kita sarankan untuk kita, orang lebih prefer ambil duduk bawah je. Dia berdiri, kemudian bila duduk je nak sujud tu, dia duduk bawah, dia turun sampai bawah, kaki dia straightkan. Perasan ataupun tak perasan, saya perasan. Tuan-tuan dan puan tak perasan. Orang dulu dia tak pakai kursi. Dia habis je, time dia nak sujud tu, dia turun sampai bawah, tapi dia duduk kaki melunjuk ke kiblat. Kemudian dia sujud. Nanti nak bangun balik, nanti dia naik balik. Tak banyak pergerakan ke Ustaz macam tu? Tapi kalau memang dia akan ada banyak pergerakan dan dia makzur, tak ada masalah. Tapi kalau kata sekarang ni duduk atas kursi dan dia boleh berdiri, kaki kerusi itu duduk dekat atas line supaya apa? Tidak mengganggu soft di belakang. Kalau kata kaki kerusi dia tu duduk dekat belakang, kaki dia duduk dekat soft, maka kerusi dia terkeluar kat belakang. Bila kerusi dia terkeluar kat belakang, soft putus kat belakang. Jelas tak? Sebab itu selalunya orang yang pakai kerusi ni, dia duduk tepi-tepi sikit. Duduk ambil ujung-ujung. Duduk ujung-ujung soft. Supaya memudahkan jemaah lain memenuhkan ruangan soft. Wallahu a'lam bishawab. Jelas? Duduk belakang-belakang Ustaz, nak orang pakai kursi duduk belakang-belakang, tepi-tepi dah Ustaz, tak ganggu orang lain kan Ustaz? Duduk soft. Assalamualaikum Ustaz. Duduk soft pertama. Elok ada slot Ustaz, elok ada slot khas untuk semayang orang uzur. Slot khas. Baik, Ustaz, baik sahabat syarat, kita akan usulkan untuk solat orang uzur. Okey, sekarang ni 8:41, Ustaz ada hal lain, kita buat bagi soalan terakhir saja untuk perempuan. Yang lain simpan, tulis dan simpan. InsyaAllah. Bagus. Yang lain minta tolong tulis dekat ruangan komen. Saya akan screenshot dan saya akan simpan bawa ke minggu ataupun slot akan datang. Puan Nur Hasimah. Okey Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Opah, terima kasih banyak-banyak. Baik. Cakap ni dulu kot perjumpaan kita Ustaz. Boleh bagi sedikit kesimpulan dalam 2-3 minit dan lepas tu mohon Ustaz tutupkan dengan tasbih kafarah dan surat Al-As. Silakan Ustaz. Baik. Jadi insyaAllah walaupun banyak lagi kita nak kupaskan berkenaan dengan solat kita, saya faham inilah amalan harian kita yang menjadikan seseorang itu Islam, yang menjadikan seseorang itu rukun Islamnya sempurna, iaitu laksanakan, tunaikan solat. Dan terima kasih kepada semua dalam bertanyakan soalan dan juga yang memberikan respon yang sangat baik dalam kelas kita untuk lebih memahami bab solat kita. Sebab apa? Kalau solat kita gantung, solat kita ada masalah, maka habislah amalan-amalan yang lain. Solat ini adalah ibarat kunci bagi segala amalan. Kunci pintu syurga adalah solat. Jadi terima kasih kepada semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, tak sempat nak baca, tak sempat nak kupaskan lebih dalam atau berkenaan dengan masalah individu yang dihadapi oleh tuan-tuan dan puan-puan. Tapi tak apa, tak mengapa. Tuan-tuan dan puan-puan, saya minta sangat-sangat tolong bagi So kepada admin yang ada bersama Opah hari ini, jangan dismisskan soalan kita tuan-tuan dan punya puan-puan di perjumpaan ruangan ini komen supaya saya boleh simpan soalan ni screenshot. dan Boleh ya admin yang ada bersama Opah sekarang, kalau nak keluar jangan dismiss perjumpaan ini. Bila dismiss semua orang kena
secara terpaksa. Sebabnya belum siap pergi kerja, Ustaz nak screenshot tentang soalan para jemaah sekarang. Okey, Ya. Ustaz teruskan. Apa dia suara tak dengar tadi tu, yang Pasyalah tu dia ting, ting, ting. Okey, sambung. Silakan. Maaf. Terima kasih kepada semua yang memberikan masa. Saya pun 8.45 saya ada kelas lain. Jadi saya minta ampun, maaf. Saya mohon undur diri dulu untuk slot pada pagi ini. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. InsyaAllah yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu atas kelemahan, kekhilafan saya sendiri, saya mohon maaf. Kita jumpa lagi pada sesi akan datang dalam slot daurah salat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita hakikat dan pelaksanaan solat yang sebenar-benarnya dalam diri saya, tuan-tuan dan puan-puan, dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Pagi ini terima kasih kepada jemaah-jemaah semua. Semoga kita akan dapat adakan slot yang sahabat-sahabat semua minta.